今天是我们9月份，我们才传阅。Bulan ini, bulan September, adalah bulan misi bagi gereja kita. 所以我们思想一个题目，就是使命的呼召。 Oleh sebab itu kita akan merenungkan satu tema, yaitu panggilan misi. 从约拿书第1章，我们这个要思想今天的题目。 Kita akan merenungkan dari Yunus 1 untuk tema hari ini. 我先用中文的来念第1节到第5节，然后印尼文的从第14节念到第17节。 Bahasa Indonesia akan dibacakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5, lalu Mandarin 1 ayat sampai 5, lalu Indonesia 14 sampai 17. 约拿书第1章第1节开始，圣经这样说。 耶和华的话领到亚米太的儿子约拿说：“你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。”约拿却起来，逃往他施去，躲避耶和华，下到约帕，遇见一只船要往他施去。 他就给了船价，上了船，要与船上的人同往他施，躲避耶和华。然而耶和华使海中起大风，海就狂风大作，甚至船几乎破坏。第5节，水手便惧怕，个人哀求自己的神。 他们将船上的货物抛到海中，为要使船倾斜。约拿已下到底窗，躺卧沉睡。第14节到第17节用印尼文的来念。 Ayat 14 sampai 17 kita melihat dalam bahasa Indonesia. Ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. 我们读经到此。 Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，到底约拿是什么人呢？ Saudara-saudari, siapakah Yunus itu? 他是上帝的先知， Dia adalah nabi Tuhan. 他也是一个以色列人。 Dia adalah juga seorang Israel. 他在以色列国家侍奉上帝。 Dia melayani Tuhan di negara Israel. 大概9750年， Sekitar tahun 750 sebelum Masehi. 跟以赛亚这一段的时间差不多。 Hampir berbarengan dengan Nabi Yesaya. 那约拿有几个很特殊的地方。 Ada karakteristik dari Nabi Yunus ini. 第一，他很少讲话， Yang pertama, dia tidak banyak bicara, 但是他很多行动。 tetapi dia banyak action. 好像我们看这个约拿书， Seperti yang kita lihat dalam kitab Yunus ini, 他讲了一点的话， dia hanya berbicara sedikit, 但是动作很多， tetapi banyak actionnya. 这个是他的特点。 Ini adalah karakteristik dari Yunus. 第二，他是很诚实的先知， Yang kedua, yaitu dia adalah nabi yang jujur. 他敢把他一切的软弱讲出来， Dia berani mengutarakan semua kelemahannya. 他把他的经过都从这个约拿书写出来。 Segala pengalamannya ditulis dalam kitab Yunus ini. 他怎么样逃避上帝？ Bagaimana dia melarikan diri dari Tuhan. 他讲到上帝怎么样刑罚他。 Dia juga berbicara bagaimana Tuhan menghukum dia. 当他到尼尼微悔改的时候，他也是发怒， Waktu dia sampai di Niniwe, dia juga marah 他没 pada 有表 Tuhan. 达他爱这个尼尼微的人。 Dia tidak menunjukkan kasih kepada orang Niniwe. 这个都是他的软弱。
Ini semua adalah kelemahannya. 但是他很坦白讲出来， Tapi dia dengan jujur mengatakannya. 他就是这样子。 Dia adalah orang yang demikian. 第三的特点呢， Karakteristik yang ketiga, 他是唯一的人，唯一的先知，曾经住在五行旅馆，就是在这个大鱼的肚腹里面。 dia adalah satu-satunya nabi yang pernah tinggal hotel bintang 5, yaitu di perut ikan. 这个是很难得的一种的特殊的经验。 Ini adalah satu pengalaman yang sangat angka untuk dimiliki. 从约拿书特别第一章，我们要学习几个重要的功课。 Dari Nabi Yunus ini kita akan belajar beberapa hal penting. 第一，我们看到上帝对他的呼召。 Yang pertama kita melihat panggilan misi Yunus. 上帝的话领到约拿，对他说 Firman Tuhan datang kepada Yunus yang berkata, 你要起来， bangunlah, 你要去这个尼尼微大城市那边去。 pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. 这个是上帝的呼召。 Ini adalah panggilan misi Tuhan. 你不要单单在这个以色列的国家里面， Engkau jangan hanya di kota Israel ini. 你不要单单住在这一边， Jangan hanya tinggal di sini. 你不要惧怕， Jangan takut, 你不要怯胆， jangan gentar, 你不要浪费时间。 dan jangan menghabis-habiskan waktu. 现在你起来， Sekarang pergilah, 你往那一个地方去。 pergilah ke kota Niniwe. 这个是上帝向他的呼召。 Ini adalah panggilan Tuhan bagi Yunus. 然后上帝这个呼召的对象也是很清楚， Dan tujuan misi juga sangat jelas. 你要到那一个城市，就是尼尼微城市那边去， Objek misinya yaitu kota Niniwe. 一个大城市，一个很大的城市， Suatu kota yang besar. 人民很多在那边。 Begitu banyak orang di dalamnya. 如果今天的话， Kalau hari ini, 我们可以形容尼尼微就是好像纽约， kalau hari ini Niniwe itu seperti kota New York, 或者巴黎、 seperti kota Paris, 伦敦， London, 或者香港、新加坡， Hong Kong atau Singapura. 这个是有名的城市， Ini adalah kota-kota terkenal, 很进步的城市， kota yang sangat maju 人数很多里面的城市。 dan orangnya juga sangat banyak. 然后上帝呼召的原因也是很清楚， Alasan misi Tuhan juga sangat jelas. 因为这个城市的人真的败坏了， Karena orang-orang di kota itu sudah sangat jahat. 他们的恶行，上帝说达到我的面前，我已经看到、听到了。 Kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Tuhan bilang dia telah mendengarnya. 这个城市就在破坏的边中， Kota ini dalam kerusakan. 这个城市是在上帝刑法的边中，是在很危险的情况。 Dan kota ini berada di ambang penghukuman Tuhan yang berat. 所以我差你到他们那边， Oleh sebab itu mengutus Yunus pergi ke sana. 把神的话传讲给他们， Supaya memberitakan firman Tuhan. 让他们悔改， Supaya mereka bertobat. 让他们归回上帝。 Supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. 这个是约拿的呼召， Ini adalah panggilan misi 一 Yunus. 种使命的呼召。 Adalah satu amanat bagi Yunus. 我们也是可以这样说： Kita juga bisa berkata demikian. 上帝选择了约拿， Tuhan telah memilih Yunus. 上帝已经创造了约拿， Tuhan telah menciptakan Yunus. 在约拿的身上， Di dalam diri Yunus 上帝有一个很重大、很重要的使命。 ada tujuan misi Tuhan yang 上 penting. 帝差他到那一个很需要的城市，很败坏的城市。 Tuhan mengutus dia ke satu kota yang besar dan kota yang sudah hancur. 要把他们带回到上帝的面前， Supaya dibawa kembali kepada Tuhan. 照样上帝呼召约拿， Demikian Tuhan mengutus Yunus. 照样上帝创造约拿， Demikian Tuhan menciptakan Yunus. 有一个很重要的使命在里面。 Ada satu tujuan yang jelas. 上帝今天创造我们，拯救我们， Hari ini Tuhan menciptakan kita dan menyelamatkan kita. 在你的身上， Di dalam diri Anda, 在我的身上， di dalam diri saya, 也是有上帝一个很重大重要的使命。 ada juga amanat Tuhan yang sangat penting. 上帝要我们明白这个使命， Tuhan ingin kita mengerti misi ini 而且行在这个使命里面。 dan hidup di dalam misi ini.
所以一个美国很有名的牧师名叫 Rick Warren， Ada seorang pendeta di Amerika yang sangat terkenal, Rick Warren. 他说上帝创造每一个人都有一个使命。 Dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan setiap orang ada misinya. 现在上帝在世界一直的工作， 现在上帝在世界一直工作， Tuhan saat ini sedang terus bekerja di dunia ini. 而且他要我们一起跟他工作。 Dia ingin kita bersama-sama bersamanya. 这个责任，这个工作就是所谓我们今天的使命。 Tugas dan pekerjaan ini adalah misi kita saat ini. 好像耶稣来到这个世界， Seperti Yesus datang ke dalam dunia ini, 他有一个很清楚的这个使命， dia mempunyai misi yang jelas. 他一定要上到十字架那边， Dia harus naik ke atas kayu salib. 虽然受苦， Walaupun harus menderita, 他一定要上去那边， dia harus naik ke atas kayu 把 salib. 他的宝血流出来， Mencucurkan darahnya yang kudus 并且死在十字架， dan mati di atas kayu salib. 救赎我们。 Untuk menyelamatkan kita. 这个是他的使命， Ini adalah misi Tuhan. 他非常清楚。 Dia sangat jelas. 虽然经过弯弯曲曲的道路， Walaupun harus mengalami liku-liku, 他完成这种的使命， dia menyelesaikan misinya. 好像耶稣在世界有一个很重要的使命。 Seperti Tuhan Yesus mempunyai satu misi yang penting di dunia ini. 你我今天也是如此， Demikian juga kita. 上帝给我们重要的使命。 Tuhan memberikan satu misi yang penting. 当我个人在20岁这样的20岁的时候， Saya pribadi waktu umur 20, 那我的心里有一个很大的问题， di dalam hati saya ada satu pergumulan. 就是说我一直问我活在这个世界有什么目的？ Saya terus bertanya, untuk apa saya berada dan hidup di dunia ini? 而且我的生命价值是在哪里呢？ Di manakah nilai hidup saya? 这个是我心中一个很大的挣扎。 Ini adalah pergumulan dalam hati saya. 当然我在上帝的面前祷告， Tentunya saya terus berdoa di hadapan 而 Tuhan 且念上帝的话语，求上帝来指导。 dan membaca firman Tuhan, minta pimpinan Tuhan. 然后经过一段的时间， Lalu setelah melalui satu waktu, 我得到一个答案： saya mendapat satu jawaban. 我的生命是属于上帝的， Hidupku adalah milik Tuhan. 我的生命是属于基督耶稣的， Kehidupan saya adalah milik Tuhan Yesus. 所以我献给耶稣基督， Oleh sebab itu saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. 侍奉耶稣基督， Melayani Tuhan. 这个是最好的， Ini adalah yang paling baik. 这个是最有价值的， Ini adalah yang paling berharga. 这个是我生命最主要的目的。 Ini adalah tujuan yang penting dalam hidup saya. 所以我就把生命献上， Oleh sebab itu saya mempersembahkan hidup 我 saya. 去到神学院那边念书， Saya pergi ke seminari 出来侍奉上帝， dan terus keluar untuk melayani Tuhan. 到现在 Sampai saat ini 做了30多年， sudah 30 tahun lebih melayani. 是因为我知道上帝在我的身上就是如此， Dan saya mengerti kehidupan Tuhan bagi saya itu demikian, 就是要侍奉他，做他的仆人。 yaitu mau melayani Dia menjadi hambanya. 当然，上帝在我们每一个人身上的使命不是一定一样的， Tentunya misi Tuhan bagi setiap kita berbeda. 可能上帝要你成为一个好的基督徒商人， Mungkin Tuhan ingin Anda menjadi businessman yang baik, 或者好的医生、好的老师、 atau dokter, guru yang baik, 一个好的建筑师， atau insinyur yang 或 baik, 者你要成为一个好的基督徒的父母， atau orang tua Kristen yang baik, 让你把孩子养大带到上帝的面前。 yang mendidik anak-anak dan membawanya kepada Tuhan. 这个是上帝给我们每一个人不一样的使命， Ini adalah panggilan Tuhan yang berbeda bagi setiap kita. 但是最主要的呢， Tetapi yang terpenting 我 adalah 们要很清楚， kita harus mengerti, 我们要全心来顺服， kita harus penuh hati taat 让我们的生命有价值， supaya hidup kita bernilai 让我们的生命有方向。 dan hidup kita mempunyai arah dan tujuan. Rick Warren 他这样告诉我们， Rick Warren berkata, 我们在世界上的使命 hidup kita di dunia ini 就是延伸或者延长耶稣基督在这个世界的使命。 kita adalah meneruskan apa yang telah dikerjakan Tuhan di dunia 耶 ini. 稣基督已经来了，
Tuhan Yesus telah datang, 他已经成就这个大的使命， Dia telah menggenapkan satu misi yang 要 besar, 拯救这个世界， yaitu mau menyelamatkan seluruh 要 dunia 建 ini 立教会，上帝的教会。 dan juga mendirikan gereja Tuhan. 这个使命耶稣已经做成了， Misi ini telah digenapkan oleh Tuhan Yesus, 但是要一直做下去的。 tetapi harus diteruskan. 那什么人做下去呢？ Siapa yang meneruskannya 就是你跟我做下去。 adalah saudara dan saya. 我们是基督的身体， Kita adalah tubuh Kristus. 我们要把基督耶稣的使命、他的大爱，透过我们的生命活出来。 Kita harus menghidupi misi dan kasih Tuhan. 这个是我们在这个世界的使命。 Ini adalah misi Tuhan bagi kita di 我 dunia 们 ini. 可以侍奉上帝， Kita bisa melayani Tuhan. 这个是上帝给我们一个很重要的特权， Ini adalah kita melayani Tuhan adalah satu hak istimewa yang Tuhan berikan. 而且这个是有永远价值的工作侍奉。 Dan ini bernilai kekal. 当我们今天侍奉上帝， Hari ini kita melayani Tuhan 当今天我们把一个人带到主的面前， dan kita membawa seseorang datang ke hadapan 当今 Tuhan. 天我们为弟兄姐妹祷告， Dan waktu kita mendoakan saudara-saudari, 当今天我们愿意奉献给上帝， kita mau mempersembahkan untuk Tuhan. 这个不是单单为了今天这个世界而做而已， Ini dilakukan bukan untuk kehidupan kita hari ini. 不是单单为了今天的世界而做而已， Bukan hanya untuk kehidupan di dunia 但 saat 是我们 ini. 一切所做的 Tetapi apa yang kita lakukan 是有这个永恒、永远的价值。 ada nilai kekalnya. 所以彼得曾经对耶稣说 Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, 他说主啊，我已经离开一切来跟随你， Tuhan, aku telah melepaskan segala sesuatu untuk mengikut 我 Engkau. 会得着什么呢？ Apakah yang akan aku dapatkan? 耶稣说，如果在新天新地，在新的创造里面， Tuhan berkata, pada waktu langit dan bumi baru, 你要得着100倍， engkau akan mendapatkan 100 kali 而 lipat 且要得着永生。 dan mendapatkan hidup yang kekal. 这个讲到我们今天怎么样为上帝而活。 Ini berbicara bagaimana kita hidup hari ini. 在来生，我们不是单单有这个永生， Di kehidupan mendatang kita tidak hanya mendapat hidup yang 但 kekal, 是上帝要赏赐给我们天上更重价的那个这个奖赏。 tetapi juga ada upah yang Tuhan berikan. 所以我们感谢上帝给我们使命来侍奉他。 Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan memberikan kita amanat untuk boleh melayani Dia. 我们做上帝的使命， Kita melakukan misi Tuhan, 也是就是说做上帝在世界的工作。 yaitu melakukan pelayanan di dunia ini. 我们第二方面来看，约拿怎么样回应上帝的呼召呢？ Yang ketiga kita melihat bagaimana Yunus meresponi panggilan Tuhan ini. 圣经很清楚告诉我们，他逃避上帝的呼召。 Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Yunus menolak panggilan Tuhan. 他不是到尼尼微城市那边去， Dia bukan sampai ke kota Niniwe, 但是到另外一个城市名叫塔斯。 tetapi dia pergi ke satu kota yang bernama Tarsis. 有几个功课我们可以从约拿来学习。 Ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita belajar di sini. 第一方面，为什么约拿会逃避上帝的呼召呢？ Yang pertama, apa alasan Yunus melarikan diri? 他看到尼尼微城那么大， Dia melihat kota Niniwe begitu besar. 他的心里可能说：我如果到这个城市的话， Mungkin dalam hatinya berpikir kalau saya sampai ke kota ini, 可能是一个突然的工作。 ada satu pekerjaan yang sia-sia. 这个的大国，这个是大名，怎么样会听我呢？ Ini satu kota yang besar, kota yang terkenal. Bagaimana mungkin mau mendengarkan saya? 我那么小， Saya begitu kecil. 我没有力量， Saya tidak ada kekuatan. 怎么样对这个大国、大城市来传福音呢？ Bagaimana saya berbicara kepada kota besar ini? 这个是很败坏的这个城市， Dan ini kota yang begitu jahat. 所以对他来说，可能这个是一个很突然、不可能做的事情。 Maka menurut Yunus ini adalah suatu pekerjaan yang percuma. 第二方面，他也是可能惧怕， Yang kedua mungkin juga Yunus takut. 被当地的人拒绝， Takut ditolak oleh orang-orang di sana. 惧怕那一些的人不要听话，听他讲话， Takut bahwa berita yang sampaikan akan ditolak oleh rakyat. 也是他没有去管或者没有去理这个尼尼微的城市， Dan dia juga tidak mau peduli kepada bangsa 因 ini. 为他的国家已经很多问题了。 Karena di kotanya itu sudah banyak masalah. 因为在以色列本身已经很多问题在里面， Dan juga ada banyak
masalah Israel di dalam kemelut politik. 无论是这个政治或者经济各方面，以色列是一个小国，比起这个亚述的话，它是看起来是没有什么可以对比的。 Nah, Israel adalah satu kota kecil dan di mana dalamnya juga sudah ada banyak masalah politik dan sebagainya. 也许可能，这个约拿的心没有爱这个尼尼微城市， Mungkin juga Yunus tidak mengasihi kota ini. 所以他不愿意这个城市被救过来。 Maka dia tidak mau menyelamatkan kota Niniwe ini. 所以当第4章那边这个城市悔改的时候， Maka di ayat pasal keempat di mana ketika kota Niniwe ini bertobat, 他就很生气了， Yunus sangat marah 他也是对上帝说， dan dia berkata kepada 他说 Tuhan, 知道这个城市会悔改， kalau tahu kota ini akan bertobat, 你为什么派我去那边呢？ mengapa engkau utus aku ke sana? 那约拿是有一个种族倾向的人， Dia adalah seorang yang cukup rasisme. 他只有看重他的本国本族， Dia hanya mementingkan sukunya 他没有看到更广更多人的需要。 dan dia tidak melihat lebih luas kebutuhan orang lain. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这个是他的原因， ini adalah alasannya. 也是可能你我今天的原因， Dan mungkin juga alasan saudara dan saya 变成我们不敢传福音， sehingga kita tidak berani mengabarkan Injil. 我们不愿意踏出我们的脚，对别人带到上帝的面前。 Kita tidak berani melangkahkan kaki kita untuk membawa orang datang 我们 kepada 没有 Tuhan. 真心去爱那一些的人， Kita tidak dengan sungguh-sungguh mengasihi orang itu 因为有这一些的原因。 karena ada alasan ini demikian. 第二方面， Yang kedua, 圣经说约拿到这个船的最低的地方那边睡觉， Alkitab mengatakan bahwa Yunus tertidur nyenyak di bagian paling bawah kapal. 虽然海起了大风大浪， Walaupun masih ada ombak dan gelombang besar, 船差不多要沉下去了， kapal hampir tenggelam, 所有的人惧怕， semua orang ketakutan, 所有的人祷告， semua orang berdoa. 所有的人向他们的神求这样的情况。 Masing-masing berdoa kepada Allah mereka memohon pertolongan. 但是很奇怪的， Tapi satu yang aneh, 约拿没有求他的神， Yunus tidak berdoa kepada Allahnya. 他没有求告上帝， Dia tidak berdoa kepada 而 Tuhan. 且他睡在船的底下，睡得很好。 Tetapi dia tidur nyenyak di bagian paling bawah kapal. 所以有一些的解经家，他们这样说： Oleh sebab itu ada pengamat Alkitab mengatakan, 约拿这样睡觉， Yunus yang tertidur ini 也是代表今天很多的基督徒 melambangkan orang Kristen saat ini 在这个灵命上在睡得很好，或者在沉睡当中。 di dalam kerohanian kita tertidur nyenyak. 一个灵命上沉睡的基督徒是怎么样呢？ Bagaimana tertidur dalam kerohanian kita? 就是没有祷告的基督徒， Yaitu orang Kristen yang tidak berdoa, 没有求告上帝的基督徒， yang tidak berseru kepada Tuhan, 没有这个很努力来用功，怎么样来把这个船可以救赎过来？ dan tidak berusaha untuk menyelamatkan kapal 没 ini, 有关怀四周围的人， dan tidak peduli dengan orang sekelilingnya, 没有感觉这个罪性在里面， dan tidak peduli dengan kejahatan yang ada di dalamnya, 不会感觉到要赞美上帝， dan tidak memuji Tuhan, 而且没有悔改的心， dan tidak ada hati yang bertobat, 不敬畏上帝的心， tidak punya hati yang takut akan Tuhan. 这个是睡觉的约拿。 Ini adalah Yunus yang tertidur. 虽然四周围很危险， Walaupun sekelilingnya begitu berbahaya, 但是他不管， tetapi dia tidak peduli. 他没有祷告， Dia tidak berdoa. 他没有恳求上帝， Dia tidak berseru kepada Tuhan. 他没有审查自己， Dia tidak introspeksi diri 他没有改变， dan tidak mau berubah. 他没有叫上帝去差他帮助其他的人。 Dan dia tidak memohon Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. 今天睡觉的基督徒也是这样子， Hari ini orang Kristen yang tertidur juga demikian. 不可能会为上帝工作， Tidak mungkin bekerja bagi Tuhan. 因为他没有这样的感动，没有这样的悟性在他的里面。 Karena dia tidak ada kesadaran dan gerakan hati yang demikian. 第三方面， Yang ketiga, 没有一个地方可以逃避上帝的。 tidak ada tempat untuk melarikan diri dari 在 Tuhan. 约拿的心里，他这样说： Dalam hati Yunus berpikir, 我要逃避上帝， saya mau lari dari Tuhan. 我要走到一个很远的地方， Saya mau pergi ke tempat yang jauh 让上帝看不到我，
agar Tuhan tidak bisa melihat saya. 上帝不明白我所做的什么事情， Tuhan tidak tahu apa yang saya lakukan. 但是耶那一切所做的 Tetapi apa yang Yunus lakukan 都是愚拙的，都是愚拙。 adalah bodoh. 因为上帝都明白看到他一切所做的， Karena Tuhan dengan jelas melihat apa yang dia lakukan. 所以有一本书这样说： Ada satu buku yang berkata, 没有一个地方我们可以躲避上帝的眼目。 tidak ada satu tempat pun yang menjauhkan kita dari pandangan Allah. 当我们看诗篇139篇的时候， Ketika kita melihat Mazmur 139, 诗人他这样告诉我们： Pemasmur memberitahukan kepada 我 kita, 们可以躲避上帝，可以到哪里躲避上帝呢？ apakah kita bisa jauh menjauhkan diri dari Tuhan? 如 Kemana 果我 kita bisa 上到 menjauhkan 天 diri? 上那边， Ketika aku mendaki ke langit, 上帝又在那边； Tuhan ada di sana. 如果要到死人的地方那边， Ketika aku sampai ke dunia orang mati, 那边也是有上帝的手在那边。 di situ juga ada tangan Tuhan. 当我要用我的这个翅膀要跑到这个海边最终那个地方的时候， Ketika aku mau terbang dengan sayap sampai ke ujung 那 laut, 边也是有上帝。 di sana juga ada Tuhan. 如果我要进到最黑暗的地方的话， Juga mau sampai ke kedalaman yang paling gelap, 上帝也是有在那边。 Tuhan juga ada di situ. 意思说，上帝看见我们一切所做的， Artinya Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. 我们没有办法逃避上帝的眼目。 Kita tidak bisa menjauhkan diri dari mata pandangan 所以， Tuhan. 上帝今天已经呼召你，呼召我， Oleh sebab itu Tuhan hari ini telah memanggil saudara dan saya. 我们不要躲避他的呼召， Kita jangan melarikan diri dari 我们 panggilannya. 不要像耶那这样远离上帝的呼召， Kita jangan seperti Yunus melarikan diri dari panggilan 因为 Tuhan. 他的后果是很严重的， Karena akibatnya adalah sangat 而且他要 berbahaya. 受到很大上帝的刑罚。 Dan dia menerima hukuman yang cukup berat daripada 我们 Tuhan. 怎么样回应上帝的呼召呢？ Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? 以赛亚书那边告诉我们， Kitab Yesaya berkata kepada 他 kita, 说：“上帝要我在这里， dia berkata, Tuhan ini utuslah aku, 求你来差遣我。” utuslah aku. 当我们在上帝的面前祷告， Ketika kita datang di hadapan Tuhan, 我们知道上帝的大爱拯救我们， kita tahu Tuhan dengan kasih yang besar telah menyelamatkan 我们 kita. 知道我们的生命是属于上帝的生命， Kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan. 我们知道我们生命的价值，我们生命的目的，这就是行上帝的使命。 Kita tahu nilai hidup kita dan tujuan hidup kita adalah menjalankan misi Tuhan. 所以我们要愿意对上帝说：“主啊，我在这里，主啊，求你差遣我。 Oleh sebab itu marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. ”就是好像这个人名叫 James Matthew Hoover， Seperti orang ini yaitu James Matthew Hoover. 他是活在1872年到1935年， Dia hidup di tahun 1872 sampai 1935. 他是美国一个美多利教会所派他到一个地方，沙拉瓦，马来西亚那边工作。 Dia ada seorang yang diutus gereja Metodis di Amerika ke Sarawak. 这个是100-200年前的事情。 Ini adalah masalah 100 tahun yang lalu. 美国的地方能够来到这个亚洲，这个是一个很不简单的事情。 Orang dari Amerika bisa sampai ke Asia adalah hal yang tidak mudah. 但是他愿意 Tetapi dia rela 放下他在美国的生活， meninggalkan kehidupan di Amerika. 来到马来西亚的这个东部地幕在一个地方名叫沙拉瓦。 Dia datang ke Malaysia Timur yaitu Sarawak. 那为了做什么呢？ Untuk apa? 为了牧养当时第一代从 Borneo， 就是从那个加里曼丹搬过沙拉瓦这一些的华人。 Yaitu untuk menggembalakan generasi pertama Kristen Tionghoa yang pindah dari Borneo atau Kalimantan. 因为当时的那个这些的信徒没有传道牧师去关怀他， Karena pada waktu itu tidak ada hamba Tuhan yang mengembalakan 所 mereka. 以这个人 Jim Matthew 他愿意来到那边去。 Oleh sebab itu Jim Matthew mau datang ke sana. 他做了30多年的工作， Dia melayani lebih dari 30 tahun. 除了他讲道， Selain berkhotbah, 他教导上帝的话语， dia juga mengajarkan firman Tuhan. 他也是帮助当地人民的生活， Dia juga membantu kehidupan orang setempat 提高他们的这个经济生活， dan juga memperbaiki standar kehidupan mereka. 教他们怎么样做好他的这个耕种的工作。
dan mengajar mereka bagaimana bertani 然后他用尽办法跟他们活在一起。 dan juga hidup bersama dengan mereka. 那最后他能够建立40间的教会， Dan pada akhirnya dia bisa mendirikan 40 gereja 而且40多间的学校。 dan 40 sekolah. 更重要的是什么呢？ Apakah yang lebih penting? 他把基督教的信仰传递给当地的人， Yaitu dia mengabarkan imannya kepada orang setempat. 他传递mewariskan， Mewariskan imannya kepada orang setempat. 而且他把这个使命的精神，也是在这个沙拉瓦的地方提高或者兴旺起来。 Dan juga mewarisi misi Kristen di Sarawak ini sehingga ada kebangunan di sana. 这个 James Matthew， James Matthew ini 因为他知道上帝给他的使命， karena dia tahu misi Tuhan bagi dia. 所以他很认真的、全心的来侍奉上 Oleh 帝。 sebab itu dia dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 可能你我不是 James Matthew， mungkin saudara dan saya bukan James Matthew. 我们没有办法到沙拉瓦那边去， Kita tidak mungkin sampai ke Sarawak 或 untuk 者我们没有 melayani. 办法到巴布亚、到更远的地方那边 Mungkin 去。 kita juga tidak sampai ke Papua atau ke tempat yang lain. 但是它的原则是一样， Tetapi prinsipnya sama, 上帝在你我的身上有一个生命的使命， yaitu di dalam diri saudara dan saya ada satu panggilan misi. 我们不能够到沙拉瓦那边， Kita tidak bisa sampai ke Sarawak, 但是我们能够住在跟我们的家人住在一起， tetapi kita bisa tinggal bersama dengan keluarga kita, 跟我们的太太、我们的丈夫， istri dan suami kita, 跟我们的儿女、我们的媳妇， anak-anak kita atau menantu 或者 kita, 跟我们的这个孙子，上帝交在我们家庭中的， atau yang cucu yang Tuhan titipkan di keluarga 这 kita. 个是我们侍奉的工厂， Ini adalah ladang pelayanan kita. 这个是上帝交托给我们所做的这个使命。 Ini adalah misi yang Tuhan berikan kepada 我们 kita. 没有办法到沙拉瓦那边去， Kita tidak sampai ke Sarawak, 但是我们能够到我们的办公室，到我们的社会那边，我们能够跟人家住在一起。 kita bisa sampai di kantor kita atau di masyarakat kita bersama dengan mereka. 那我们要找到上帝给我们的使命在哪里， Dan kita mau menemukan misi Tuhan bagi kita di 要 mana. 真心去做。 Dengan kesungguhan hati 有一本书 mengerjakannya. 他这样说， Ada satu buku yang berkata 耶 demikian. 稣给我们一个很大的使命， Tuhan memberikan kepada kita satu amanat besar. 那我们要用很大的慈爱、很大的负担来回应这个使命。 Kita harus meresponinya dengan great compassion. 如果我们没有用一个很大的一种的爱心来回答这个使命的话， Kalau kita tidak meresponnya dengan kasih, 可能我们做不来、做不到。 mungkin kita tidak bisa melakukannya. 耶稣的使命是那么大的使命， Misi Tuhan begitu besar. 他愿意把他的生命交托， Dia rela memberikan nyawanya, 担当最大的痛苦。 menderita. 这个是基督的使命， Ini adalah misi 也是 Kristus 成为我们的使命。 dan juga menjadi misi kita. 当我们没有耶稣基督这么大的爱， Kita tidak punya kasih seperti Tuhan. 如果我们没有耶稣基督这么大的爱， Kalau kita tidak punya kasih seperti Tuhan 如 Yesus, 果我们没有耶稣基督那么大的负担的话， kalau kita tidak mempunyai beban seperti Tuhan Yesus, 那我们可能做不到这个使命。 nah, kemungkinan kita tidak bisa melakukan 所 misi 以， ini. 当我们知道我们的生命有这个使命的时候， Waktu kita tahu bahwa hidup kita ada misi ini, 我们也是要恳求上帝把他的大爱充满我们的心。 kita juga memohon Tuhan kasih-Nya yang besar itu memenuhi hati 我 kita. 们也是恳求上帝把这个那么大的负担放在我们心里， Kita juga memohon Tuhan menaruhkan bebannya dalam hati kita. 我们才能够做得到、做得成这个工作。 Supaya kita bisa melakukan tugas ini, 因为这个使命是需要牺牲、需要把生命献给上帝的。 karena misi ini perlu pengorbanan. 最后的一点， Yang terakhir, 我把几个名词向大家说，而且这个也是透过这个名词，我们可以找到到底我们的这个使命工厂是在哪里。 ada beberapa istilah yang disampaikan yaitu kita mau menemukan di mana ladang misi kita. 第一个就是 BRM， 就是 Business as Mission。 Yang pertama itu business as mission. 我们的事业就是我们的工厂，
Pekerjaan kita adalah misi kita. 如果你是一个商人的话， Kalau Anda adalah seorang pebisnis 或者你是一个建筑公司的话， atau seorang insinyur, 你所面对的人 orang-orang yang saudara temui 就是你的使命的工厂， adalah ladang misi, 是最可能你接触的人， adalah orang yang paling mungkin kita 是 dekati, 最可能你把他带到主的面前的人。 adalah orang yang mungkin bisa kita bawa kepada Tuhan. 第二，我们的家庭就是我们的这个使命的工厂。 Yang kedua adalah family as mission. 上帝给我跟师母2个孩子， Tuhan memberikan saya, Musa dan saya 2 orang anak. 那我们怎么样为这个孩子祷告呢？ Bagaimana kita mendoakan kedua anak ini 让我的2个孩子能够成为被上帝使用的人。 agar kedua anak ini dapat dipakai oleh Tuhan. 最重要，他跟随上帝， Yang paling penting dia mengikut Tuhan, 他认识上帝， dia mengenal Tuhan 敬畏上帝， dan punya hati yang takut 成 akan 为 Tuhan 基督的精兵。 dan menjadi prajurit Kristus. 这个是我们做父母的责任， Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. 我们要用尽办法 Kita harus dengan sekuat tenaga 帮助他们， membantu mereka, 带领他们。 memimpin mereka. 这个是我们在家庭的使命。 Ini adalah misi kita di dalam keluarga. 或者今天我们运动是我们这个是福音的工厂。 Yang ketiga adalah mungkin adalah olahraga menjadi ladang misi kita. 当我们跟很多人一起打球的时候， Mungkin ketika kita bermain bola dengan banyak orang, 我们就跟他做朋友。 kita bergaul dengan mereka menjadi teman. 当我们能够跟他心谈心的话， Waktu kita bisa bicara dari hati ke hati, 这个是传福音一个很重要的桥梁。 ini adalah jembatan yang sangat penting untuk mengabarkan 我们 Injil. 能够把我们的经验告诉他， Kita dapat memberitakan pengalaman hidup 我 kita 们能够把我们里面真心的爱表达给他看， dan juga kasih yang sungguh-sungguh kepada mereka. 或者在我们一个团契， Atau di dalam satu komisi 或者我们跟人家交朋友， kita berteman dengan yang 这 orang 个 lain. 都是上帝给我们的机会， Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita 让我们能够把福音传给他们。 agar Injil Tuhan kita bisa sampaikan kepada mereka. 最后，我们知道上帝拯救了我们， Terakhir kita sudah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita, 但是我们的使命在哪里？ tetapi di manakah ladang misi kita? 我们要认真的求上帝告诉我们， Kita dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan untuk memberitahu kita 而且要真心把它实行出来。 dan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. 最后我们要做一个心智，我们怎么样来实行上帝的话语？ Yang terakhir kita mau ada satu proyek ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. 那2方面，第一方面，我们这个教会在9月28号有特别的一种的布道会。 Gereja kita akan mengadakan satu KKR khusus 那我们所谓的有一个哥尼流运动， dan kita mengadakan program gerakan Cornelius, 就是我们为一个人祷告， yaitu kita berdoa untuk 1 或 orang 者2个人祷告。 atau 2 orang. 那我们今天把他的名写出来， Hari ini kita menuliskan namanya. 我们为他祷告， Kita berdoa untuknya. 到时候我们带他来教会。 Pada harinya kita membawa dia datang. 那前面有这个表格， Di depan ada form, 也是由我们差传的同工帮你们填这个表格，而且要一起为你们祷告。 ada rekan-rekan dari bidang misi yang akan membantu dalam pengisian dan juga berdoa untuk teman-teman yang kita tulis namanya. 第二方面，我们每一个人来到主的面前， Yang kedua, kita datang ke hadapan Tuhan berdoa 求主帮助我们懂得我们这个生命的使命在哪里， supaya Tuhan menolong kita memahami panggilan misi Tuhan bagi kita 而且我们愿意为上帝的使命而活。 dan kita mau hidup menjalani misi ini. 愿上帝帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala masuk dalam doa.